Okey. Baik. Dua ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. So boleh pilih raja, undang-undang, okey, ataupun wilayah pengaruh dan rakyat. Mana-mana dua. Dan sila tulis dalam bentuk ayat. Contoh, nyatakan ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Dia tak tanya berapa ciri, tapi kita boleh tahu daripada markah yang diberi. Markah dua. So, berilah dua, mana-mana dua, dua ciri. Dan pesan ke panjang. Sama je. Okay. Ada pelajar tanya, cikgu susah ke sejarah form 4 dalam peperiksaan ke panjang? Tak, sebenarnya teknik menjawab yang cikgu pernah ajar kamu, iaitu daripada form 3, cara nak mendapatkan 4 markah, 6 markah, 8 markah, 2 markah kan? Sama. Di form 4 pun sama, di form 5 pun sama cara dia. Cuma fakta yang berbeza lah. Tapi teknik sama. Okay. Teknik yang sama. Okay. Teknik yang sama. Contohnya macam ni kan. Okay. Jelaskan hubungan rakyat dan juga pemerintah dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Kita ada. Okay. Golongan pemerintah, golongan diperintah. Sultan menaungi rakyat, Sultan menjaga kebajikan rakyat. So rakyat pula perlu setia. Okay. Mematuhi arahan pemerintah. Menyumbang tenaga kerja. Contohnya membina istana dan membayar cukai. Kalau kamu tengok sini ada berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So 8 poin kamu dah ambil. Kamu tak ambil semua pun. Tak ambil semua pun. Ambil cukup-cukup untuk 8. Sudah. Dan okay, bina ayat yang baik. Itu je. Bina ayat jawapan yang baik. Menjadi tentera ada ke? Boleh. Kalau rakyat okay, menjumbang tenaga dengan menjadi tentera, boleh. Tak ada masalah. Okay. Dia tidak ada, ingat sejarah dia tidak ada spesifik untuk betul. Dia ada range jawapan yang luas yang boleh jadi ia betul. Cuma soalan itu, jawapan itu mesti menjawab soalan yang diberi. Itu. Okay, untuk exam sejarah berapa kertas? Okay. Baik. Untuk exam sejarah, sebenarnya dia bergantung kepada cikgu kamu. Kalau cikgu kamu kata, okay, kita akan buat satu kertas saja, kertas objektif, so objektif sajalah. Tapi kalau cikgu kamu kata, kita akan buat ikut format SPM. Kalau format SPM, dia payah sikit. Kata satu kertas saja. Sekarang cikgu kata satu kertas saja sebab tak full format. Kalau tak full format, might be hanya soalan objektif saja. Atau mungkin kertas satu saja. Kertas satu saja. Okay. Tapi kalau katakan ikut format SPM, dia akan ada dua kertas. Kalau ikut format SPM, dia ada dua kertas, iaitu kertas satu dan juga kertas dua. Kertas dua. Dan untuk kertas satu, dia akan ada 40 soalan objektif. 40 soalan objektif dan masa diberi ialah 1 jam. Manakala untuk kertas 2, dia ada lebih kurang, kamu kena jawab 4 soalan struktur. 4 soalan struktur dan juga 3 soalan esei. Ini dia. So kalau 4 soalan struktur, dia akan menjadi bersamaan dengan 40 markah. Dan kalau untuk 3 soalan esei, dia akan jadi 60 markah. 60 markah. So, yang di sini 40 markah juga. Okey, jadi total adalah 140. Nampakkan kalau buat koma, lepas setiap kena isi. Lepas setiap isi, kena letak selain itu. Okey, ini best ni, cikgu. Cikgu dekat sekolah saya cakap, tak dapat markah kalau buat koma lepas setiap isi. Okay. Kena letak selain itu kemudian. Betul ke cikgu? Ya, betul. Ini berkaitan dengan teknik menjawab kamu. Contohnya macam ni. Okey, kita ambil contoh macam mana cikgu jawab soalan ini. Cikgu akan gabung markah kertas satu. Ya, betul. Akan gabung markah kertas satu dan kertas dua. Betul. Contohnya kita ambil ayat ni.
Okey, jelaskan hubungan rakyat dengan pemerintah kan. Okey, hubungan rakyat dan pemerintah dalam Kesultanan Melayu Melaka, okey, adalah berasaskan konsep wadat. Okey, wadat. Okey, konsep ini menjelaskan pembahagian masyarakat kepada golongan pemerintah dan golongan diperintah. Diperintah. Okey. Baik, titik. Baik. So itu kita ambil poin yang 2 poin kat situ. So 2 markah dah. Baik. Kemudian selepas titik, baik macam cikgu kamu cakap tadi kan. Okey, selepas titik kamu kena nak mulakan fakta baru, kena guna penanda wacana. Selain itu, seterusnya tambahan pula. Kena buat macam tu. Ya. Jadi, konsep ini menjelaskan pembahagian masyarakat kepada golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okey. Seterusnya, kita boleh buat. Seterusnya, dia macam tu. Seterusnya, okey, Sultan akan menaungi dan menjaga kebajikan rakyat. Yang berada, kita tambahlah, yang berada di bawah pemerintahan baginda. Baginda. Kemudian rakyat pula, nampak tak? Dalam jawapan, rakyat perlu setia. Tapi kenapa cikgu tambah pula? Kerana untuk menambahkan, dia kata sendi dan penanda wacana untuk menyokong ayat sebelumnya. So, yang tadi cerita pasal Sultan. Sultan akan menaungi dan menjaga kebajikan rakyat. Rakyat pula perlu taat setia. Taat setia dan mematuhi arahan pemerintah. Mematuhi arahan pemerintah. So, itu. Selain itu, ada fakta lagi menyumbang tenaga kerja kan? Kita buat penanda wacana lagi. Selain itu, rakyat dikehendaki menyumbang tenaga kerja. Kerja. Apabila diarahkan oleh Sultan. Sultan seperti kita kata ataupun contoh oleh Sultan seperti membina istana dan menjadi tentera. Jadi kat sini nampak tak ada penanda wacana kat sini? Ada kan? Itu dah mematuhi arahan pemerintah. So di sini macam manakah pemarkahan akan diberi cikgu? Baik. Pemarkahan akan diberi seperti ini. Baik, hubungan rakyat dan pemerintah dalam konsep Kesultanan Melaka ini adalah berasaskan konsep wadat, 1 markah. Konsep ini menjelaskan pembahagian masyarakat kepada golongan pemerintah dan golongan diperintah. Sudah ada 2 situ, bermakna dalam satu ayat boleh dapat 2 markah. Golongan pemerintah dan golongan diperintah. Dua markah tu. Nampak tak? So di situ dah ada 3. Ini 8 markah. Ini 8 markah Baik, kemudian seterusnya Sultan akan menaungi. 1. Yang keempat, dan menjaga kebajikan rakyat yang berada di bawah pemerintahan baginda. 5. Rakyat perlu taat setia dan mematuhi arahan pemerintah. 6, 7. Selain itu, rakyat dikehendaki menyumbang tenaga kerja apabila diarahkan oleh Sultan
Seperti, ya itu yang ke-8, seperti membina istana dan menjadi tentera. Berapa banyak markah kat situ? Maknanya kamu telah berikan more than 8 markah. Nampak tak? So, ingat, okay, paling penting nak membina ayat jawapan, pastikan, okay, pastikan ayat jawapan, okay, ada penanda wacana, ada juga dia punya, yang paling cantik lagi apa tahu? Dia ada, dia punya, nampak tak ni? Ada space kat sini. Ada ruangan-ruangan kosong kat sini. Okay, kenapa cikgu buat ruangan kosong kat situ? Supaya bila cikgu kamu menanda, dia nampak point dia. Oh, ini fakta. Okey, ini fakta. Kemudian seterusnya, okey, ini huraian yang kedua. Okey, huraian. Kemudian, seterusnya, oh ini fakta. Bila ada penanda wacana, oh ini fakta. Sebab ada seterusnya. Kemudian di sini ada huraian. Oh ini selain itu, oh ini fakta baru. Nampak tak? Dia bukan format yang wajib. Kamu tak semestinya buat macam ni. Tapi dengan cara ini, kamu telah memudahkan pemeriksa dan guru kamu untuk memberi markah. Kalau kamu mudahkan guru-guru untuk membaca jawapan kamu, maka guru-guru akan memudahkan kamu untuk memberi markah. Nampak? Itu cara dia. Maknanya kamu susun elok-elok. Okey, susun elok-elok dan nampak macam karangan. Akan kata, oh macam ni. Itu cara dia. Okey. Baik, okey. Kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan asar sekejap. Okey, baik. Ini memang guru-guru sekolah kamu pasti akan minta kamu jawab seperti ini. Pastikan jawapan mesti ada fakta, huraian, contoh dan juga inference. Tetapi cikgu tahu bahawa kekurangan pada kamu ialah fakta dengan huraian tak ada masalah cikgu. Tapi contoh dengan inference ni saya terpaksa fikir cikgu. Terpaksa fikir berulang kali. Padahal fakta dengan huraian ni pun dah kena fikir lama. Contoh dengan inference lagi lama. Jadi sebab itu cikgu selalu cakap pada para pelajar cikgu supaya kalau tak boleh tak boleh gunakan untuk fakta contoh dan inference, tak payah guna. Ambil sahaja fakta dan juga ambillah huraian sahaja.
So tak perlu ada inference dan juga tak perlu ada contoh. Itu je. Tapi berapa banyak bergantung kepada markah. Berapa banyak fakta, berapa banyak huraian bergantung kepada berapa markah yang diperuntukkan. Itu penting. Okay. Itu penting supaya kamu tahu bagaimana nak menjawab. Baik. Dan jangan lupa juga bahawa soalan-soalan sejarah pastinya akan ada soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Okay. Tak, bukan Farisha. Bukan. Sebenarnya, dia begini. Dia begini. Salah tu. Dia begini sebenarnya. Sebenarnya, kalau katakan soalan itu, let's say lah, kalau dua markah. Soalan itu 2 markah. So, kamu boleh buat 1 fakta dan juga 1 huraian. Maka, 1 fakta akan dapat 1 markah. Kemudian 1 huraian, kamu akan dapat 1 lagi markah. So, total ada berapa? Total ada 2. Itu sebenarnya. 2 markah. Macam tu. So, kalau katakan lagi tinggi macam mana cikgu? Contoh macam 8 markah. Kalau soalan 8 markah, mestilah kamu buat 4 fakta. Macam mana bentuk dia? Macam ni. Fakta pertama. Kemudian kamu buat ayat yang kedua, huraian pertama. Kemudian fakta kedua. Kemudian huraian kedua. Kemudian fakta ketiga. Fakta ketiga, huraian ketiga. Kemudian fakta keempat. Kemudian huraian keempat. So, dengan itu, itu cara dia untuk dapat 8 markah. Iaitu dia akan kira ni, 1 markah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dapatlah 8 markah. Ada begitu. Susun ikut fakta, huraian dalam satu perenggan. Ini perenggan, satu perenggan. Ini perenggan kedua. Perenggan ketiga dan perenggan keempat. So, dapatlah 8 markah. Itu cara dia. So, inference dengan contoh tak perlu. Kalau kamu boleh bagi, tak apa bagi. Tak salah pun. Tapi jangan sampai kamu, senang je ke cikgu? Senang. Cuma, ingat senang ke susah bergantung kepada pengalaman kamu. Pengalaman. Kenapa pengalaman cikgu? Baik. Sekiranya kamu selalu jumpa soalan sejarah, selalu kamu jumpa soalan bab 1, maka kamu senang jawab bab 1. Kalau kamu selalu jumpa soalan bab 2, maka kamu senang jawab soalan bab 2. Kalau kamu selalu jumpa bab 1, bab 2 punya soalan, maka bab 1 dan bab 2 akan jadi senang. Kalau kamu selalu jumpa soalan objektif akan jadi senang. Tapi soalan struktur dengan soalan isi jadi susah. Tapi kalau kamu selalu jumpa dan selalu jawab soalan struktur dan isi, maka kamu akan kata soalan struktur dan isi senang. So, apakah definisi senang? Definisi senang apabila kamu banyak kali jumpa soalan itu. Banyak kali, lagi kerap kamu jumpa soalan itu, lagi senanglah jadinya soalan itu. Boleh faham? Boleh faham? Itu kata kunci dia. Buat soalan yang sama, boleh, ataupun buat soalan yang lain-lain pun boleh. Pun boleh, ya Man? Cikgu. Maaf ya kalau visi saya tengah ada kat open house ni sebenarnya. Apa dia? Cikgu, saya yang tanya. Cikgu cakap semasa kalau makin dekat dengan exam, kita patut berbanyakkan latihan. Cikgu pun cakap tadi pengalaman tu penting. So bila kita buat latihan, kita akan jumpa soalan yang cikgu. Kan cikgu, kan? Apa dia? Tak, cikgu bagi tahu. Ya betul lah. Banyak pengalaman kita akan dapat kan dengan jawab soalan. Betul. Soalan sekarang, adakah cikgu galakkan kita orang patut terus buat latihan ataupun
adakah cikgu galakkan kita orang patut buat latihan terus ataupun macam study untuk beberapa masa, minit ke, lepas tu baru buat latihan? Baik, mana-mana pun boleh. Okey, mana-mana pun boleh, tetapi cara yang lebih berkesan ialah macam cikgu cakap tadi, buat revision, revision pantas, dalam tempoh 5 minit, 10 minit, kamu tengok balik secara imbas berkaitan dengan bab 1 tu, contoh bab 1 dah imbas, tengok, tutup, kemudian jawab soalan. Itu satu cara. Boleh juga. Jawab soalan, buat soalan. Ataupun, kalau kamu berada di rumah. Kalau kamu berada di rumah, kamu boleh apa? Boleh sambil tengok soalan, sambil jawab soalan, sambil buka buku. Pun boleh juga sambil mencari mana dia punya jawapan. Oh, kat sini. So, buat. Buat ni. Pun boleh. Tak ada masalah. So, mana-mana pun berkesan. Tetapi, yang penting cikgu cakap apa? Lagi banyak kamu jawab, lagi banyak pengalaman kamu dapat, dan bila kamu masuk ke peperiksaan, kamu akan tengok, aku pernah jawablah soalan ni. Aku pernah jawablah soalan ini. Itu yang kita nak. Jadi, bila kamu kata, aku pernah jawab soalan inilah, itu jadi senang. Tapi dia jadi susah bila apa tahu? Asal aku tak pernah jumpa soalan ni tak pernah jumpa soalan, itu jadi susah. Kalau selalu jumpa, soalan ni lagi. Lagi best kalau hari itu soalan ni juga yang bagi. Sekarang ni soalan ni juga. So, senang ni. Nampak tak? Sebab dah banyak kali jumpa. Tak ada. Bawah 89, bawah 90, A minus. Atas 90, A plus. Soalan tadi ada tak dekat Google Classroom? Baik. Sekejap. Baik, nak tanya korang lah. Since korang ni tak ada bahan, korang nak ke bahan ni? Yang ini. Sebab bab 1 tak susah. Sebab apa cikgu kata? Sebab soalan-soalan ini, dia dah ada jawapan, pilihan jawapan kat sebelah. So, kamu boleh praktis untuk buat latihan ini. Ya, betul. Memudahkan. So, tak payah buka buku teks. Terus dia jawab. Tapi, berjanji dengan kamu, berjanji dengan cikgu bahawa sila buat. Jangan tak buat. Rugi kalau tak buat. Ya, rugi kalau tak buat. So, yang itu berkaitan dengan bab 1. Cikgu, bab 1 memanglah senang cikgu. Bab 2 macam mana? Mati cikgu bab 2. So ada kata macam tu. Bab 2 kan. Baik, bab 2 pun sama. Salah pun tak apa. Tak apa. Buat je latihan. Ya, buat je latihan. Sebab contohnya macam ni kan. Nasionalisme di barat. Apa maksud nasionalisme? 2 markah. Walaupun 2 markah, kamu boleh pilih perasaan cinta yang semangat mendalam terhadap bangsa dan negara dan semangat kebangsaan untuk menentang penjajah. Cukuplah tu 2. Ingat, cadangan jawapan mungkin dia boleh bagi banyak. Tapi pilihlah mana-mana 2. Mana-mana 2 pun boleh. Untuk mencukupkan 2 markah. Buat je latihan ini, ikut cadangan jawapan. Dan kemudian ada soalan esei juga kat belakang-belakang tu kan. Pun ada juga soalan esei. Buat je. Buat je latihan ini, buat je tu bersamaan dengan ada cadangan jawapan untuk turutkan tentang perkembangan nasionalisme di China dan Jepun. Mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang China. Untuk daripada ancaman penguasaan politik. Buat latihan yang banyak. Buat latihan yang banyak. Ingat ingat sebenarnya dia tips dia seperti ini.